Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, ini kita sambung berkenaan dengan kisah-kisah ghaib dalam hadis sahih. Kalau dalam kitabnya kita sampai pada muka surat 378. Masih lagi berkenaan dengan perbahasan tentang Dajjal, ya. Kisah yang ke-47, ya. Di dalam kitab ni dia sebut 51 kisah. Ini yang 47 lah, berkenaan ada 4 kisah lagi lah. Okey, di sini dia kata Syekh rahimahullahu taala, Allah memberikan kekuasaan kepada kaum muslimin atas anggota pasukan perangnya. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Yahudi dan membunuh mereka dengan pembunuhan yang paling buruk. Maknanya Yahudi pun ada tentera dia, ada pasukan, Dajjal pun ada tentera dia, ada pasukan dia kan yang mempertahankan dia, terdiri daripada orang-orang Yahudi ataupun daripada orang-orang Ajam, ya, yang menjadi pengikut dia ataupun yang beriman kepada dia, yang kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dibunuh. Jadi pasukan Dajjal ni dibunuh dengan pembunuhan yang dahsyat lah, kan? Disebut dalam hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuqatiluna al-yahud. Nanti kamu, maksud kamu ni orang-orang Islam yang akan datang lah, kan? Nabi sebut kata kamu semua ni bukan sahabat-sahabat tu, kan? Maksudnya kamu ni orang-orang Islam akan memerangi bangsa Yahudi. Tuqatiluna al-yahud. Sampai sekarang orang Islam di Palestin bergaduh berperang dengan orang Yahudi, kan. Tapi maknanya sekarang ni Dajjal belum keluar lagi lah. Jadi hatta yakhtabi'a ahaduhum. Kamu semua akan memerangi orang-orang Yahudi sehingga mereka tewas. Yahudi ni tewas, kalah. Dan sehingga salah seorang daripada Yahudi tadi akan menyorok, akan bersembunyi wara' al-hajar, di belakang batu. Al-hajar ni bongkah batu lah, dia sembunyi di bongkah batu. Fayaqulu, maka batu tadi akan bercakap. Masa tu akhir zaman benda-benda ni pelik-pelik semua. Sekarang batu ni bercakap, di akhir zaman nanti ni batu tu boleh bercakap. Dia kata apa? Ya Abdullah, wahai hamba Allah, hai orang Islam. Hai hamba Allah, hai orang Islam. Sini. Hadza Yahudiyun wara'i. Ini Yahudi di belakangku. Faqtulhu, maka bunuhlah dia. Faqtulhu, bunuhlah dia. Jadi maknanya batu boleh bercakap dan batu akan suruh orang Islam jadi datang untuk membunuh Yahudi yang menyorok ataupun yang bersembunyi di belakangnya. Ini mana perkara yang pelik, ya. Kalau sekarang ni pelik lah, kita kata batu boleh bercakap, kan. Tapi akan datang dia tak jadi pelik lagi dah. Ini semua berlaku dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah qadir ala kulli syai', fa'alul lima yurid. Allah Maha berkuasa di atas segala sesuatu lah. Dia buat apa yang dia nak buat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la taqumu sa'atu, tidak akan berlaku kiamat. Kata Nabi, kiamat tak akan berlaku hatta tuqatilul yahud, sehingga kamu semua ini orang-orang Islam di masa itu akan memerangi orang-orang Yahudi. Bahkan perang kan lawan dengan orang Yahudi. Jadi kita kenal lah Yahudi siapa, ya. Sekarang ni Yahudi mereka berkumpul di Israel sana, kan. Di sana merampas tanah orang-orang Palestin. Tapi hakikatnya mereka semua nanti akan dibunuh lah. Mereka datang untuk menyerahkan diri mereka untuk disembelih oleh orang Islam. Begitu. Ini mana hakikat apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di waktu yang akan datang. Benda mukjizat lah. Benda mukjizat. Kita tak tahu, kan. Yang sekarang kita tahu bahawa orang Islam ni di mana-mana tertindas lah. Orang Islam di mana-mana tertekan, diusir, kan.
dibakar hidup-hidup macam di Myanmar sana kan, ni orang Islam macam tu keadaan dia. Hakikatnya sebab apa? Sebab kesilapan orang Islam sendirilah yang mereka itu menjauhi agama mereka. Mereka tak nak belajar ilmu yang sebenar dalam agama mereka, dan mereka tidak mau mengamalkan apa yang ada dalam agama. Jadi begitulah jadinya kan. Tidak ada iman, tidak ada takwa, yang banyaknya adalah kesyirikan berluasa di kalangan kaum muslimin, yang mana pada zahirnya mereka itu orang Islam, pada hakikatnya kebanyakannya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yang memohon meminta perlindungan kepada selain Allah Ta'ala, menyeru selain pada Allah Ta'ala, minta pada orang mati, minta pada wali sana yang dianggap sebagai wali yang boleh memberi kekuatan atau bantuan besar kan. Itu. Dia ramai melakukan syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mau mengikhlaskan tauhid hanya semata-mata kepada Allah. Kenapa tak ditinggalkan orang-orang soleh yang diminta, yang dimohon padanya, hanya minta kepada Allah Ta'ala saja? Kenapa tak mau buat macam tu? Kerana mereka macam tak yakinlah tentang bahawa Allah itu maha mendengar dan makbul segala permintaan mereka. Kemudian tidak akan berlaku kiamat sehingga kamu akan memerangi orang-orang Yahudi, sehingga batu pun berkata yang di belakangnya ada orang-orang Yahudi. Batu yang di belakangnya ada orang-orang Yahudi, dia berkata, ya Muslim, hai orang Islam, hadza Yahudiyun warai faqtulhu. Ini Yahudi berada di belakangku, maka datanglah, bunuhlah dia. Maknanya disebut dalam hadis ni akan berlakulah nanti peperangan kan. Yang dia punya endingnya kekalahan lah bagi pihak-pihak bagi pihak ataupun orang Yahudi ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. Tidak akan berlaku kiamat sehingga orang-orang Islam akan memerangi bangsa Yahudi lah. Ya, tak akan berlaku kiamat. Jadi akan berlaku peperangan. Orang Islam seluruhnya akan berperang dengan bangsa Yahudi seluruhnya. Fayaqtuluhumul muslimun. Kata Nabi SAW, maka nanti orang-orang Islam akan membunuh mereka, bangsa Yahudi itu. Hatta yaqtabi al-yahudiyyu min wara'i syajar wal hajar, sehingga nanti kan Yahudi akan datang bersembunyi di belakang pokok dan batu. Yahudi akan datang bersembunyi di belakang pokok-pokok dan di belakang batu, bongkar-bongkar batu. Fayaqulu asy-syajaru awil hajaru, maka berkatalah oleh pokok itu ataupun batu itu, ya Muslim, hai orang Islam, ya Abdullah, wahai hamba Allah, hadza Yahudiyun khalfi. Ini dia Yahudi berada di belakangku. Fata'ala, maka datanglah ke sini. Faqtulhu, maka bunuhlah dia. Illa al-gharqadu, melainkan pokok gharqad. Pokok gharqad ni dia panggil pokok Yahudi lah. Katanya Yahudi tanam banyak pokok ni sekarang ni. Pokok gharqad, dia pokok ni tak ada manfaat apa, tak ada faedah apa. Kan? Dia tak boleh digunakan apa pun, pokok dia, daun dia apa-apa, cuma dia ni merimbun. Dia merimbun, maknanya boleh bersembunyi di situlah. Ya. Fa innahu min syajaril yahud, kerana ia itu adalah daripada pokok Yahudi. Yang gitu. Baik. Kemudian yang ke-13-nya, selamat dan terpelihara daripada Dajjal. Tajuk dia selamat daripada dan terpelihara daripada Dajjal. Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita apa-apa yang bisa, yang boleh melindungi dan menyelamatkan kita daripada Dajjal. Apa perkara yang boleh menyelamatkan kita, boleh menjauhkan kita, boleh melindungi kita daripada fitnah Dajjal. Mesti ada perkara-perkara tersebut lah. Jadi Nabi SAW dia ajar umat dia perkara yang baik yang boleh menyelamatkan umatnya. Okay. Sebelum Nabi wafat, Nabi dah ajar kita. Antaranya, pertama, berlindung kepada Allah daripada fitnahnya. Maksudnya mohon perlindungan.
mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada fitnah Dajjal. Ini yang selalu kita bacakan dalam doa yang kita baca dalam tahiyat akhir ya, sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dengan Engkau daripada azab api neraka Jahannam. Wa min azabil qabri, dan daripada azab kubur. Aku berlindung kepada Engkau daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan aku berlindung dengan Engkau juga daripada fitnah, musibah, bencana dalam kehidupan dan pada dalam kematian, ataupun pada kematian lah, pada waktu kematian nanti. Wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal, dan daripada fitnah kejahatan al-masih dajjal. Baik, tentu ada yang tanya kenapa Dajjal disebut dia sebagai Al-Masih. Isa pun disebut sebagai Al-Masih. Kan? Dan kita dah pernah jelaskan. Mungkin ada yang tak tahu atau tak ingat. Al-Masih Dajjal ni dia menyapu bumi, dia membersihkan bumi, meratai bumi. Al-Masih, masaha, dia ambil perkataan masaha, sapu. Dia menyapu bumi dengan membawa kejahatan, meratai bumi dengan kejahatan. Itu Al-Masih Dajjal. Adapun Al-Masih Isa alaihi salam, dia meratai bumi dengan kebaikan, ketakwaan dan keimanan, menghapus kesyirikan. Itu beza antara dua Al-Masih itu. Okey. Berlindung kepada Allah Ta'ala daripada fitnahnya. Minta sentiasa berdoa kepada Allah Ta'ala. Jangan lupa kita baca doa itu sebelum kita beri salam dalam tahiyat akhirlah. Telah sabit lah dalam sejumlah hadis sahih bahawa Rasulullah SAW berlindung daripada fitnah Dajjal setelah tasyahud akhir dalam solat. Beliau juga memerintahkan kepada umatnya agar melakukan hal yang sama, sehingga beliau bersabda, "Idza farigha ahadukum min at-tashahhudil akhir." Apabila seorang kamu selesai daripada membaca tasyahud akhir, kan, sampai innaka hamidum majid tu, sambung ni, falyata'awwadz billahi, maka hendaklah dia berlindung dengan Allah, min arba'in, daripada 4 perkara. Min azabi jahannam, iaitu yang pertamanya minta berlindung daripada azab neraka Jahannam. Wa min azabil qabri, dan minta berlindung daripada azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan minta berlindung daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan minta berlindung daripada fitnah kejahatan Al-Masih Dajjal. Itu yang pertama. Kan? Cara untuk kita menghindarkan diri daripada fitnah Dajjal. Cara yang kedua adalah membaca pembukaan surah Al-Kahf atas Dajjal. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan kepada siapa saja dari umat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjumpa dengan Dajjal agar membaca pembukaan surah Al-Kahfi di hadapannya, kerana di dalamnya terdapat perlindungan dan pengamanan darinya. Maka dalam hadis An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu disebutkan, "Faman adrakahu minkum falyaqra' alaihi fawatiha suratil Kahf." Barang siapa yang menemuinya, yakni menemui Dajjal daripada kalangan kamu, falyaqra', maka hendaklah dia membaca atasnya, yakni atas Dajjal itu, di hadapan Dajjal itu, Fawatiha, iaitu pembuka, beberapa ayat pembuka daripada surah Al-Kahfi, 10 ayat begitu. Itu yang keduanya, cara untuk mengelakkan atau menghindarkan diri daripada fitnah Dajjal. Yang ketiganya, caranya adalah tinggal di Mekah atau Al-Madinah. Tinggal di Mekah atau di Al-Madinah. Jadi maknanya kalau Allah Subhanahu wa ta'ala
mudahkan bagi kita untuk menetap di Mekah dan Madinah. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Kan? Maka nikmat besarlah bagi kita di atas dunia ni kan. Mana tahu rezeki kita satu masa nanti Allah akan beri peluang pada kita untuk jadi penduduk Mekah ataupun jadi penduduk Madinah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu masa yang akan datang kan. Jadi kalau kita tak tahu, mana kalau kita teringin kita nak keadaan ni, kita berdoa lah, minta kepada Allah. Mana tahu Allah bagi kepada kita jalan-jalan ke lapangan. Kan? Jadi kalau terutamanya yang mudah ni macam orang yang ada pangkat jawatan, menteri ke, Perdana Menteri ke, raja-raja ke kan. Mereka ni boleh minta duduk di Mekah Madinah, takkan tak dapat kot. Kan? Mereka ni orang yang kita kata level manusia kita kata yang tinggi lah kan. Maksudnya mereka ni boleh mudah. Sebab mereka ni orang yang berpangkat dan berduit. Mungkin dia boleh beli kerakyatan di Mekah ataupun di Al-Madinah. Sejumlah hadis kuat menyatakan bahawa Dajjal tidak berkemampuan masuk ke bahagian manapun juga daripada kedua kota itu, yakni Al-Madinah dan Mekah. Kerana adanya para malaikat yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga keduanya darinya. Dari Dajjal. Itu yang ketiga kan. Pergi meletak di Mekah ataupun di Al-Madinah. Kalau dipermudahkan, alhamdulillah. Yang keempatnya, tertulis di antara kedua matanya kafir. Dia boleh kenal Dajjal tadi. Boleh kenal dia, boleh menghindarkan diri daripada dia lah. Rupanya ni Dajjal, lari. Jom, jangan tengok pun dia. Allah meletakkan suatu tanda untuk orang-orang mukmin, yakni orang beriman. Ya, untuk orang beriman apa dia? Bahkan untuk semua orang yang benci perbuatannya, yang beriman kepada Allah, yang kafir terhadap Dajjal, yang menunjukkan kepadanya. Ya? Allah menulis di antara kedua matanya Kaf, Fa dan Ra. 3 huruf itu atau kafir ataupun kafir yang bisa dibaca oleh setiap Muslim atau oleh setiap orang yang benci kepada perbuatannya. Baik dia yang membaca itu seorang yang pandai menulis atau tidak pandai menulis, dia boleh baca belakang, kenal. Dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Rasulullah SAW, sabdanya, innahu maktubun baina ainaihi kafirun yaqra'uhu man kariha amalahu aw yaqra'uhu kullu muslimin. Sesungguhnya tertulis di antara dua matanya. Ni dua mata di mana tulis? Di tengah ni lah. Ni. Ya, itu tulis kafirun, kafir. Membacanya oleh siapa yang membenci amalannya, membenci perbuatannya dapat bacalah. Ataupun dapat membacanya oleh setiap orang Islam. Setiap orang Islam yang nampak dia semua boleh kenal dia. Oh, ni Dajjal, rupanya yang Nabi beritahu ni Dajjal. Walaupun di dunia orang ni tak boleh nak baca. Walaupun sebelum ni orang ni tak boleh nak membaca. Tiba-tiba bila keluar Dajjal tu, dia boleh baca pula. Sedangkan dalam hadis Anas, ini Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maktubun baina ainaihi kafirun. Kemudian tertulis di antara dua matanya itu kafir tengah ni. Summa tahajjaha. Kemudian dia membacanya, menyebutnya huruf itu secara huruf putus-putus ya, itu kaf, fa dan ra. Yaqra'uha kullu muslimin, dapat dibaca oleh setiap orang Islam. Semua Muslim boleh baca kaf, fa, ra ni
Walaupun orang tu tak pernah pandai baca, dia boleh baca pasal tu. Itu cara lah maknanya nak menghindarkan diri daripada Dajjal tadi, kenalnya. Kemudian seterusnya mengenal Dajjal melalui sejumlah hadis yang membahas tentangnya. Jadi kita kenal Dajjal dengan belajar tentang hadis-hadis yang cerita berkenaan dengan fitnah Dajjal. Siapa saja yang mengetahui hadis-hadis yang membahas tentang Dajjal, maka dia akan mengenalnya jika dia berada di zamannya. Gitu. Jadi maknanya kita kena belajar lah, kena baca, kena dengar, gitu. Supaya kita tahu hadis-hadis ni, kita kenal dia. Kalau orang tak belajar, tak tahulah. Tak kenal lah. Begitu. Maka dia akan mengenalnya jika ia, yakni Dajjal itu berada di zamannya. Baik, kemudian dia kata di sini, hadis-hadis yang muncul berkenaan dengannya, dengan Dajjal itulah. Hadis-hadis itu menyifatinya secara mendetail dan sangat jelas. Hadis-hadis yang cerita pasal Dajjal ni sangat detail dan sangat jelas. Semua boleh faham, atau kanak-kanak boleh faham. Oleh sebab itu seorang alim Madinah yang keluar menuju ke Dajjal, ketika dia melihatnya, dia langsung berteriak kepada semua orang. Orang alim ni. Dia kata apa? Dia itulah Dajjal. Dia itulah Dajjal yang telah dibicarakan kepada kita oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti seorang alim ini dan orang yang semacamnya harus, yakni mesti berbicara kepada orang banyak, kepada orang ramai, dengan membawakan hadis-hadis tersebut dan memahamkan semua itu kepada orang banyak sebelum kemunculannya dan ketika kemunculannya. Hari ni ramailah orang baca, orang tahu hadis-hadis tentang Dajjal ni kan. Baca. Banyak kitab-kitab yang telah ditulis dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu kita, bahasa Indonesia kita mudahlah untuk mengenal Dajjal itu. Kemudian seterusnya caranya lagi adalah meninggalkan sikap menantangnya. Sikap keluar rasa nak berhadapan dengan dia. Kan? Tinggalkan sikap itu. Rasa nak pergi berhadapan dengan dia, tak payah pergi. Kan? Tidak boleh bagi siapapun dari kaum muslimin yang bisa menyelamatkan diri darinya. Maknanya melayaninya ketika dia muncul untuk meminta agar membantah dan menolak pendapatnya. Jadi maknanya begitu. Tak boleh. Maknanya bagi siapa saja yang hendak menyelamatkan diri daripada bertemu dengan Dajjal tadi, untuk pergi nak lawan dia. Akan tetapi yang wajib adalah menjauhinya dan tidak menantangnya. Tak perlu lawan lah, tak perlu lawan. Lari, jauhi dia. Sebab kita dah tahu bahawa yang bunuhnya adalah Nabi Isa AS. Jadi kita tidak ada kemampuan untuk membunuh Dajjal. Jadi apa yang bila kita tahu kita tak mampu nak bunuh Dajjal, gunalah senjata apapun, bukan kita yang bunuh dia. Kan? Bukan kita yang membunuhnya. Jadi yang akan membunuhnya adalah Nabi Isa AS. Kecuali ada pengecualian jugalah di sini. Ada pengecualian di sini. Kan? Kecuali jika dia adalah seorang yang alim dan pakar fiqih. Juga seorang alim yang keluar daripada Madinah. Dalam hadis yang disebutkan itu. Kan? Dia dengar Dajjal keluar, Dajjal dah keluar, dia pun keluar pergi jumpa Dajjal. Jadi orang alim yang kenal Dajjal kan. Dia pergi beritahu Al-Quran ni Dajjal. Dajjal bunuh dia, belah dia, ambil pedang belah dua orang tadi, kan? Lepas tu Dajjal hidup kembali, Dajjal suruh beriman dengan dia. Dia kata apa? Aku lagi kenal, lagi yakin bahawa kau lah Dajjal. Gitu. Disebutkan dalam hadis bahawa Nabi SAW
bersabda, man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsibu annahu mu'minun fayattabi'uhu mimma yab'athu min asy-syubuhat. Kata Nabi SAW, barang siapa yang mendengar tentang Dajjal ni dah keluar, tentang Dajjal bahawa dia dah keluar, maka hendaklah dia menjauhkan diri daripada Dajjal. Jauhkan diri, lari. Kalau boleh masuk hutan, masuk hutan. Kan duduk lautan. Macam zaman Jepun, orang tua kita duduk dalam hutan kan, lari daripada Jepun. Ada lari masuk lautan. Cari supaya dia tak jumpa, supaya dia cari kita tak jumpa. Sebab tidak ada kampung melainkan dia akan masuk ke dalam kampung tersebut bawa fitnah dia. Ya? Jadi Nabi kita jauhkan diri daripadanya. Maka demi Allah, seseorang laki-laki dia ni mendatangi Dajjal, yang mana dia mengira bahawa dia adalah orang yang beriman. Dia menyangka dia orang beriman, dia ingat dia boleh lawan Dajjal. Dia sampai-sampai tengok tiba-tiba dia jadi pengikut Dajjal. Yang tadinya dia nak pergi serang, nak pergi bantah dengan Dajjal. Tiba-tiba akhirnya dia jadi pengikut Dajjal. Kenapa? Kalau apa yang dia bawa daripada perkara-perkara syubhat yang mengelirukan tadi kan. Dia bawa benda-benda pelik kan, boleh tumbuhkan hujan, makanan, boleh turunkan hujan, tumbuhkan makanan, keluarkan makanan dan sebagainya. Jadi orang teruja lah nak pergi melihat dia, nak berjumpa dengan dia kan. Nak tengok dia ataupun nak lawan, nak challenge dia. Jangan, lari Nabi kita. Baik, di antara perkara yang boleh menghindarkan diri daripada Dajjal juga adalah bertafakur tentang Dajjal. Berfikirlah tentang Dajjal. Berfikir macam mana? Syaitan sini seorang mukmin yang benar, yang mengenal Allah dengan segala sifat, asma dan perbuatan Allah, dan juga mengerti kekuasaan, keagungan dan kemuliaan dan kebesaran Allah, tidak mungkin membenarkan bahawa orang itu adalah Rabb semua manusia dan penciptanya. Tak mungkin nak kata bahawa Dajjal ni adalah Tuhan. Dia berjalan di muka bumi sebagaimana manusia. Dia memiliki rambut seperti rambut manusia. Dia memiliki sepasang mata dan sepasang telinga seperti mata dan telinga manusia. Dia juga memiliki sepasang tangan dan sepasang kaki seperti tangan dan kaki manusia. Dia memiliki bentuk panjang dan lebar seperti panjang dan lebar manusia. Dia ciptaan yang terdiri daripada darah dan daging. Dia makan sebagaimana manusia makan. Dia minum sebagaimana manusia minum. Dia tidur dan juga sebagaimana manusia tidur dan jaga. Dia buang air kecil dan buang air besar sebagaimana manusia buang air kecil dan air besar. Dan dia berjalan di muka bumi sebagaimana manusia berjalan di muka bumi. Ini dia kisah Dajjal tadi kan. Kita fikir macam tu lah. Dengan melihat semua itu, bahawa dia penuh dengan kelemahan dan tidak sempurna ciptaannya. Tak sempurna. Kedua matanya cacat. Mata dia cacat. Salah satunya cacat dan lainnya, salah satunya cacat dan sebelah lagi buta. Buta sebelah dan cacat sebelah. Kerana di atasnya terdapat semacam kuku yang tebal atas mata dia tadi. Ya. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala jauh dari segala kekurangan dan cacat. Lalu bagaimana seorang Tuhan dengan cacat sebelah mata dan beraib? Macam mana dia boleh jadi Tuhan? Sedangkan dia cacat mata dan dia ada aib pula. Itu pun ada orang menyembah dan mengikuti dia. Contohnya, amalah manusia ni kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kita bahawa kita tidak dapat melihat Tuhan kita hingga kita mati. Kan Nabi dah beritahu lah kita. Kita tak akan, siapa pun tak dapat tengok Allah Taala di dunia ini. Jadi maknanya macam mana? Tiba-tiba dia datang dengan mengaku Tuhan. Jadi ini mana fungsi ilmu kan. Ini fungsi pengetahuan yang akan defend kita lah. Itu. Dajjal mengaku sebagai Rabb, Tuhan, dan bisa dilihat oleh siapa pun yang hendak melihatnya. Dalam hadis disebutkan, ta'allamu, hendaklah kamu semua mengetahui, ta'allamu,
annahu lam yara ahadun minkum rabbahu hatta yamuta. Ketahuilah bahawa oleh kalian semua bahawa tidak ada seorang pun daripada kamu akan melihat Tuhannya hingga dia mati. Sampai masuk syurga nanti baru boleh tengok Allah Ta'ala di akhirat nanti. Macam tu. Nasallallahu al-afiyah. Kemudian apakah dia ibrah, faedah dan hukum-hukum dalam yang dapat diambil daripada hadis ini? Yang pertamanya wajib beriman kepada hadis-hadis sahih tentang Dajjal sebagai bentuk pembenaran informasi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib beriman macam mana pun. Dan ketaatan kepada pemerintah, kepada perintah Rasulullah SAW. Beliau telah memerintahkan kepada kita agar kita bahawa dia berjalan, kan? Dia memiliki cacat sebelah mata dan lain sebagainya, sebagaimana yang telah dijelaskan di muka yang ini di hadapan sebelum ni lah. Ini tentang Dajjal yang makan, minum, buang air, jalan, kan? Macam manusia. Gitu. Macam mana boleh Tuhan? Yang kedua, hadis yang menunjukkan tentang Dajjal sangat banyak lah jumlahnya. Jumlahnya sangat banyak. Semuanya diriwayatkan dari Rasulullah SAW oleh para sahabat yang banyak pula jumlahnya. Ramai sahabat tadi kan. Juga diriwayatkan dalam kitab-kitab sunnah, kitab-kitab hadis. Dan penunjukannya kepada kemunculan. Hadis-hadis menunjukkan tentang kemunculan Dajjal adalah secara mutawatir. Hadis ini mutawatir. Kan? Secara makna yang tidak diragukan lagi. Itu maksud dia. Baik. Pengajaran yang ketiga. Wajib atas para ulama dan para penuntut ilmu untuk mengenalkan Dajjal kepada orang ramai, lengkap dengan segala sifatnya. Wajib kita cerita dekat orang supaya orang dapat menghindarinya, menyelamatkan diri daripadanya. Kalau bila kena fitnah Dajjal, maksudnya mati, masuk neraka kekal selamanya lah. Kan? Kenapa? Kerana telah beriman kepada, menyekutukan Allah, beriman kepada Dajjal, kafir kepada Allah Ta'ala, na'udzubillah. Itu wajib atas para ulama dan para penuntut ilmu untuk memperkenalkan, menceritakan tentang Dajjal ini dan ciri-cirinya, sifat-sifatnya kepada orang ramai. Lengkap dengan segala sifatnya. Sebut habis sifat-sifat yang Nabi sebut supaya orang kenal dia. Kan? Nanti orang boleh ingat, oh ni Dajjal. Sebab dia bukan Tuhan, sebab dia ni berjalan macam kita juga, makan macam kita juga. Kan? Macam mana dia jadi Tuhan? Gitu. Juga wajib menyebarluaskan hadis-hadis. Ya, sahih. Wajib menyebarluaskan hadis-hadis yang sahih yang membahas tentangnya, tentang Dajjal tadi. Dalam rangka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau sepeninggal beliau. Ini dia. Kemudian yang keempatnya, para pejabat pemerintah ni, pihak kerajaan lah. Pihak kerajaan, para ulama dan para pemikir kaum muslimin. Harus yang mesti berupaya keras, mesti berusaha keras lah untuk mengetahui berbagai fitnah yang dihadapkan kepada kaum muslimin. Lalu membukanya, merungkaikan fitnah tersebut dan menjelaskan kondisinya, keadaannya. Yang demikian itu sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berusaha keras untuk mencari penjelasan tentang kondisi Ibnu Sayyad, tentang keadaan Ibnu Sayyad tu yang disamari keadaan itu sama ada Dajjal ataupun manusia biasa. Dan sebagaimana yang dilakukan oleh seorang alim kota Madinah yang berangkat untuk mencari kejelasan tentang kondisi Dajjal. Ni bila ni nanti akan datang lah. Ketika Dajjal keluar nanti, orang alim tu dia akan keluar pergi cari Dajjal, nak tengok Dajjal macam mana. Kan? Gitu. Yang kelimanya,
Rasulullah SAW adalah manusia biasa yang tidak mengetahui perkara gaib. Kan? Ini jelas. Kita maklum bahawa Rasulullah tidak mengetahui perkara gaib. Nabi tahu apa yang Allah Ta'ala khabarkan kepadanya sahaja. Begitu. Rasulullah SAW gitu keadaan dia. Selain yang ditunjukkan oleh Allah. Sebab tu Nabi tak tahu siapa kena siksa, Nabi tak tahu siapa masuk syurga. Melainkan apabila Nabi bagi tahu ahli syurga ini dia, syurga ini dia, neraka ini dia, maknanya itu disampaikan oleh Allah Ta'ala, diwahyukan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi SAW. Begitu. Jadi Nabi tak tahu melainkan yang diberitahu oleh Allah. Ketika Allah mewahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam tentang Dajjal, ya, maka beliau mengajarkannya kepada para sahabat sebagaimana yang disampaikan oleh Allah kepada beliau. Nabi cerita tentang Dajjal ni satu persatu mengikut apa yang Allah Ta'ala cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak pernah tengok pun Dajjal. Begitu. Mana kita tahu Nabi tak pernah tengok Dajjal? Jadi kalau Nabi pernah tengok Dajjal, Nabi akan beritahu lah kepada umat dia. Nabi tak bukannya jenis menyimpankan ilmu. Ketika belum diwahyukan kepada beliau sesuatu apa pun yang berkenaan dengan Ibn Sayyad, maka beliau menggunakan semua potensi, ya, yang telah diberikan oleh Allah kepada beliau untuk mengetahui kondisinya. Jadi mana dia pergi cari tengok, kan, menyorok beli pokok kurma nak tengok keadaan Ibn Sayyad ni macam mana, adakah dia Dajjal sebenarnya. Tiba-tiba mak dia datang, mak dia nampak Rasulullah SAW, dia beritahu kat anak dia Rasulullah datang. Gitu. Jadi hal itu tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Yang keenamnya, Dajjal adalah seorang makhluk. Dajjal ni makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu bisa difahami daripada hadis Tamim Ad-Dari yang kita baca tu, kan, hadis panjang tu. Tamim Ad-Dari ni yang dia terdampar di sebuah pulau, kan, dengan kawan-kawan dia, kan. Masuk tempat satu kuil lama tu, jumpa ada orang lelaki yang berantai, yang tubuh besar, berantai tangan ke leher tu, kan, yang menjelaskan, yang mengatakan bahawa dialah Dajjal. Okey. Rasulullah SAW jujur dengan semua yang beliau hadiskan. Benarlah. Dajjal akan muncul daripada ketertawanannya di akhir zaman. Ya? Baik, dia akan ketertawanannya, maksudnya dia tengah terkurung lah, tengah terikat, berantai di sebuah pulau yang tak diketahui di mana pulau itu. Ya, jadi Allah nak tunjukkan pada sahabat ni Dajjalnya begini. Tapi dia tak tahu pulau mana, tak disebut pada dia pulau mana. Jadi maknanya Dajjal tu masih terikat, tertawan, terkurung. Ya, kan? Terkurung, nanti dia akan bebas lah. Dia akan bebas. Sekarang ni maknanya tentunya dia tak ada power, dia tak ada kekuasaan sebab Allah tak izinkan untuk dia lagi. Kalau memang dia ada power, dia ada kekuasaan, kan dia nak biarkan diri dia tu berantai. Nak biarkan diri dia terkurung, berantai di tengah pulau. Takkan macam tu. Maknanya belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dia keluar melakukan kerosakan. Nanti bila Allah izinkan, barulah dia boleh buat apa yang dia nak buat. Sekarang dia tak boleh buat lah apa dia nak buat. Turunkan hujan, keluarkan segala apa yang ada dalam tanah daripada makanan dan sebagainya. Gitu. Sebagaimana Isa alaihissalam yang masih hidup, masih ada, tidak terbunuh. Dan akan turun di akhir zaman. Dajjal akan mati kerana terbunuh. Sebagaimana manusia biasa meninggal dunia. Dan dia akan mati. Kena ketuk dengan Nabi Isa AS. Ketuk kan mati ya dengan tongkat dia. Bukan kena pedang pun, bukan kena tombak pun. Kan? Bukan kena senjata api pun. Kena ketuk je, sikit ya, mati dah. Itu maknanya dia lemah gitu. Jadi Dajjal akan terbunuh, kan, sebagaimana manusia biasa meninggal dunia. Dia akan mati juga, terbunuh jugalah.
Sedangkan Isa alaihissalam akan meninggal dunia. Sebagaimana para rasul sebelumnya meninggal dunia. Nabi Isa alaihissalam pun akan wafat juga lah. Sebagaimana rasul-rasul, Nabi-Nabi sebelumnya wafat. Alaihissalam wa ala nabiyyina salawatullahi wassalamuhu. Dia akan meninggal dunia. Sebagaimana para rasul sebelumnya meninggal dunia. Gitu. Yang ketujuh, Ibn Sayyad bukan Dajjal besar ya. Di sini maknanya kesimpulan dia. Di sini Ibn Sayyad bukan Dajjal besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ragu-ragu berkenaan dengannya pada awal mulanya. Sama ada dia Dajjal ataupun tidak. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dajjal. Di dalamnya ada yang untuk pelajar yang peduli ini, yang meniadakan bukti bahawa ia adalah Dajjal. Baik. Ibn Sayyad telah masuk Islam dan Allah Maha tahu berapa jauh sahnya keislamannya. Sebab dia ni termasuk di kalangan orang yang tenung nasib lah. Orang tenung nasib. Tenung nasib ni dia meramal, peramal. Kalau dalam Cina-nya dia panggil apa? Feng Shui, macam tu. Ini Dajjal macam tu. Ya Allah, hanya Allah yang mengetahui sejauh manakah keislaman Ibn Sayyad ini. Tapi hakikatnya dia bukan Dajjal lah. Yang mana di awalnya Nabi ingat dia ni Dajjal, tapi dia percaya kepastian dia bukan Dajjal lah. Tapi dia ni termasuk di antara Dajjal kecil. Kan? Bukan Dajjal besar. Dajjal kecil dia pembohong, penipu. Kan? Gitu. Penglipur lara. Ini semua. Penglipur lara dalam agama. Ini. Yang kelepannya tidak diingkari. Tidak diingkari orang yang bersumpah tentang apa yang diyakini kebenarannya. Kan? Jika ada orang lain belum ada sesuatu yang menunjukkan kesalahannya. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lah. Telah bersumpah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahawa Ibn Sayyad adalah Dajjal. Dia bersumpah. Sedangkan Rasulullah SAW pada waktu itu tidak ada sesuatu yang menunjukkan bahawa sumpahnya salah. Tak ada dalil menunjukkan bahawa sumpah dia itu salah. Sumpah Abu Bakar Umar tadi. Jadi tidak diingkari lah. Nabi SAW tidak mengingkari perkataan Umar bahawa maknanya perkataan Umar bersumpah bahawa Ibn Sayyad adalah Dajjal. Itu dia. Jika seorang hamba mengetahui dengan yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan terjadinya sesuatu, maka tidak boleh menghancurkan apa yang telah ditakdirkan itu. Sebagaimana Rasulullah SAW memberitahu Umar bin Khattab bahawa tidak ada baiknya membunuh Ibn Sayyad, kerana jika dia adalah Dajjal, maka tidak mungkin kamu boleh membunuhnya. Kamu tidak bisa untuk membunuhnya kalau dia Dajjal, kerana yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Jadi tidak ada faedah bagi kamu untuk membunuhnya. Gitu. Dan ini yang ke-9. Yang ke-10, disyariatkan memaparkan Islam kepada orang yang masuk usia dewasa, yang belum masuk usia dewasa. Maksudnya memaparkan Islam maknanya kita mengajak kepada Islam lah, berdakwah kepada Islam kepada kanak-kanak. Boleh ajak kanak-kanak kafir untuk masuk Islam. Ya, membentangkan Islam kepada kanak-kanak tadi. Sebagaimana Rasulullah SAW memaparkan Islam kepada Ibn Sayyad ketika dia mendekati usia dewasa, belum dewasa lagi lah. Gitu. Nabi kata, adakah kau
percaya aku utusan Allah? Percayakah engkau aku utusan Allah? Tapi dia tanya balik. Kan? Dia tanya kepada Nabi, kamu percaya tak aku utusan Allah? Dia tanya balik macam tu. Yang ke-11, di Palestin sebelum Islam terdapat sekelompok orang Arab di Palestin sana. Ya. Di antara mereka adalah Tamim Ad-Dari yang melihat Dajjal dan mengisahkan kisahnya kepada Rasulullah SAW. Dia bersama dengan 30 orang kawan dia naik kapal laut kan, berlayar. Terdampar di sebuah pulau lah. Jadi sebulan mereka itu berada di lautan, tidak apa, ke hadapan, tidak ke belakang, terombang-ambing. Begitu. Akhirnya terdampar di sebuah pulau yang tak dikenali lah. Baik. Yang ke-12, sepanjang sejarah Islam, Dajjal sangat banyak jumlahnya. Dajjal kecil ni. Kan? Jadi Rasulullah SAW telah menyampaikan bahawa jumlah mereka mendekati 30 orang. Itu Dajjal kecil lah. Bukan Dajjal besar. Dajjal besar ni Dajjal yang last tu. Dajjal kecil ni, penipu-penipu ni kan. Penunggang agama ni Dajjal kecil lah ni. Ya kan? Ada cerita ada korang hadiah-hadiah palsu apa semua tadi, bagi semangat ke orang supaya beramal pada hari palsu semua ni Dajjal kecil. Ya. Cerita pasal agama tapi menipu tentang agama. Semua mengaku bahawa dirinya adalah Nabi. 30 orang yang Nabi sebut ni semua mengaku dirinya adalah Nabi. Kadang-kadang masing-masing membawakan keluar biasaan. Apa dia keluar biasaan? Maksud dia sihir. Kan? Perkara yang mencari adat lah, sihir lah. Gitu. Akan tetapi tak seorang pun yang mencapai apa yang dicapai oleh Dajjal besar. Kerana Dajjal besar ni dia bukan sihir. Benda tu hakikat berlaku. Hujan turun. Dia suruh hujan langit, turunkan hujanmu. Turun sekarang. Sekarang turun hujan. Maka dia kata kepada bumi, keluarkan segala isi perutmu. Kan? Manfaat, harta karun dan sebagainya. Maka keluar sekarang juga. Maka dia boleh ubah roti yang segunung. Gunung itu boleh menjadi roti. Dia boleh ubah. Dengan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Dia bukan sihir. Gitu. Tetapi apa yang dia bawa itu maknanya syurga neraka itu Nabi kata sebaliknya. Kalau api sebaliknya adalah sejuk. Dan air dalamnya boleh minum kata Nabi SAW. Kalau syurga orang masuk dalam tu maka tak keluar lagi lah. Tu dia api yang membakar, membunuh. Mereka tadi jadi kafir selama-lamanya. Nasallallahu al-afiyah. Baik. Yang ke-13, mendatangi kaum Dajjal. Para dukun dan orang-orang yang mengaku mengetahui hal-hal ghaib. Haram hukumnya. Hukumnya hukum mendatangi atau bertemu dengan mereka lah. Gitu. Haram hukumnya bagi orang-orang yang membenarkan apa yang mereka khabarkan dan mengaku bahawa dirinya mengambil manfaat daripada mereka. Orang ni dah buat dosa lah. Adapun orang-orang yang mendatangi mereka untuk membongkarkan kedok kebatilannya. Ya. Dan mengetahui kondisi mereka yang sebenarnya serta untuk mengingkari setiap perbuatan mereka, maka tidak ada dosa atas dirinya. Gitu. Pergi nak bantah depa. Nak bongkar segala keburukan mereka itu dibenarkan. Sebagaimana telah dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama para sahabatnya terhadap Ibn Sayyad. Kan? Begitu. Nabi pergi jumpa dia dan ajak dia kepada Islam, Nabi beritahu dia dan Nabi kata kamu ni keliru, kan? Keliru. Dia tinggalkan perkara yang kamu buat tu. Yang ke-14, boleh berkata-kata kasar kepada pelaku kejahatan atau kerosakan. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berbicara dengan Ibn Sayyad pada suatu kondisi. Ikhsa' falam ta'du qadraka. Ikhsa' falam ta'du qadraka, terhinalah engkau sama sekali tidak sampai melebihi batas kemampuanmu. Yang ke-15, Dajjal dan Dassasah. Keduanya berbicara dengan bahasa Arab.
sebagaimana telah disebutkan dalam hadis Tamim Ad-Dari, dia bercakap dalam bahasa Arab Dajjal ni. Begitu juga dengan jassasah tadi. Bukan jassasah, jassasah. Gitu. Dajjal telah mengetahui bahawa berbagai kejadian besar yang akan terjadi dengan perantaraan kedua tangannya. Sebagaimana telah disampaikan oleh Tamim Ad-Dari tentang apa yang akan terjadi padanya. Kemudian yang ke-17, manhaj Islam melakukan pengenalan kepada suatu kenyataan dengan sempurna, mungkin tidak boleh kurang dan tidak ada dusta. Itu kena jelas. Manhaj ataupun cara Islam ni, dia kena bagi penjelasan dengan sedetail-detailnya tentang suatu perkara. Tak boleh kurang sikit pun, tak boleh ada benda catat-catat dusta tambahan. Itu manhaj, kaedah Islam lah. Kaedah Islam dalam melakukan pengenalan ataupun pencarian terhadap sesuatu kenyataan. Mesti dengan sempurna lah, tak boleh ada tipu. Baik, seterusnya berbagai nas dalil yang menunjukkan bahawa kemunculan Dajjal adalah satu tanda agung, tanda besar lah. Tanda besar awal kiamat di bumi, kehancuran alam lah, tanda awal. Tanda besar yang pertama atau awal dalam kehancuran bumi. Ataupun yang kedua, tak kisahlah kedua ataupun yang pertama, tapi dia terawal. Kemunculannya mendahului kemunculan api. Munculnya Dajjal itu sebelum keluarnya api daripada dasar laut Eden. Dasar laut Eden yang mengusir manusia ke tempat perhimpunan mereka di dunia, iaitu di mahsyar dunia, di mana? Di Syam. Abdullah bin Amr bin Marwan bin Al-Hakam meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawa Dajjal tanda paling awal muncul akan terjadinya kiamat. Pada pertanyaan awal seperti mana dalam hadis lain Nabi begitu, Nabi tak pasti bahawa sama ada Dajjal dulu ataupun terbit matahari sebelah barat dahulu. Jadi mana yang keluar dulu, maka yang lain akan mengikutinya selepas itulah. Kan dia akan keluar gitu terus. Habislah kisah yang ke-48, kisah Dajjal itu. Masuk pula kisah yang ke-48, tadi kisah 47, kisah 48, kisah turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kan Nabi Isa ni turun. Dia belum mati lagi, dia diangkat oleh Allah Taala ke langit kan. Dia akan turun di akhir zaman. Baik, tengok pengantar dulu. Kisah Nabi Isa bin Maryam alaihissalam terkait erat dengan kisah Dajjal. Keduanya dimunculkan di akhir zaman. Keduanya bernama Al-Masih. Keduanya telah ada sejak zaman yang lama. Keduanya dimunculkan dalam keadaan masih muda. Akan tetapi perbezaan antara keduanya seperti perbezaan antara kebaikan dan keburukan, malam dan siang, air dan air dan api. Perbezaan. Yang pertama Al-Masih, kesesatan, keburukan, ketertipuan dan kedustaan. Yang ini ada Dajjal itulah. Masih Dajjal. Sedangkan yang keduanya Al-Masih, petunjuk, kebaikan dan kejujuran. Al-Masih Nabi Isa alaihissalam. Yang pertama datang dengan memusuhi Allah dan Rasulnya. Menyombongkan diri di muka bumi dan mendakwa diri dia sebagai Tuhan, menzahirkan diri dia sebagai Tuhan. Sedangkan yang kedua datang turun untuk, ini Nabi Isa turun untuk memperkukuh kebenaran dan melenyapkan kebatilan, mendukung kaum mukminin, menolong orang-orang beriman dan menegakkan agama Allah di muka bumi. Itu Al-Masih Isa alaihissalam. Maka kita tengok hadis yang panjang ni, kita baca dulu hadis, kemudian kita tengok terjemahan dia. Baik, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fi hadits an-Nawas as-sabiq, فبينما هو الدجال كذلك إذ بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين
إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفع تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل للكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه حتى يدركه بباب لد فيقتله ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة فبينا هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ماء ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرسا كموت نفس واحدة ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله فيرسل الله طيرا كعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله ثم يرسل الله مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلفة ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس واللقحة من البقر تكفي القبيلة من الناس واللقحة من الغنم تكفي الفخذ من الناس. Okey, ini hadis dia panjang panjang hadis dia. Kita tengok mana dia. Baik, ketika dia ada sedemikian rupa, kan? Siapa dia? Nabi Sallallahu sabda, Dajjal tu lah. Ya, bila dia dalam keadaan macam tu, tiba-tiba Allah mengutus Al-Masih Isa bin Maryam yang turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, di antara dua lembar kain yang dikenakan. Ya. Dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap dua malaikat. Jika dia mengangguk-anggukkan kepalanya, maka turunlah titisan-titisan air tadi bagian mutiara yang terpercik lah begitu. Dan jika dia mengangkat kepalanya, maka berguguranlah butiran-butiran air laksana butiran-butiran perak seperti permata. Maka tidak halal bagi orang kafir yang menghirup nafas darinya, melainkan dia mati. Ya? Dan kalau ada orang kafir tadi dia terhidu bau nafas Isa bin Maryam, maka dia akan mati. Nafas Nabi Isa tadi akan habis sampai ke mana pandangan mata mampu menjangkau. Sejauh mana mata dia memandang, sampai situlah nafas dia sampai. Bau nafas dia tadi dihidu oleh orang kafir, mati. Maka dia mencari Dajjal hingga mendapatinya ataupun menemuinya di pintu Lud. Lalu dia membunuhnya dengan ketuk tongkat ya. Kemudian datang suatu kaum kepada Isa bin Maryam yang mana Allah telah memelihara mereka darinya, daripada Dajjal. Dia dengar Nabi Isa turun, apa pun datanglah. Sebelum ni dia menyorok daripada Dajjal, lari. Sehingga dia mengusap Nabi Isa AS, mengusap wajah mereka dan berbincang kepada mereka tentang darjat mereka di dalam syurga. Masya Allah. Inilah dia ganjaran kan. Ketika dia sedemikian rupa,
Siapa Dajjal dah mati dah ni. Dajjal dah mati, orang Yahudi habis dah mati dah. Jadi dalam keadaan macam tu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Isa alaihi salam, aku telah mengeluarkan para hamba-Ku. Hamba Allah Ta'ala ni. Ya kan? Yang kafir lah, hamba Allah yang kafir pula ni, yang kuat lagi, gagah lagi, ramai ni. Ini ujian lagi. Tak seorang pun yang mampu memeranginya. Tanpa tak ada lawan lah, memang tak ada lawan lah. Kena siap-siap, bukan semua kena lari cepat. Lari cepat-cepat, tinggal. Ni, tak ada siapa yang boleh nak perang dia. Maka Allah kata, jadikanlah Tur sebagai benteng bagi para hamba-Ku. Maksudnya bawa lah orang Islam semua ni naik ke bukit Tur, Tur Sina tu. Allah juga mengirimkan Ya'juj dan Ma'juj. Allah bebaskan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka muncul dengan sangat cepat dan berbagai tempat yang tinggi. Tinggi cepat keluar ni Ya'juj Ma'juj ni. Orang-orang mereka yang paling depan berjalan di atas telaga Tabariah sehingga minum kan apa-apa yang ada di dalamnya. Yang paling akhir berlalu dari mereka berlalu seraya berkata, suatu ketika di sini banyak airnya. Maksudnya yang pertama, kumpulan pertama seluruhnya tadi, mereka minum air daripada telaga tersebut, habis, kering. Telaga daripada Tasik Tabari tu, kering habis air tu. Nabi Allah Isa dan kawan-kawannya terkepung sehingga kepala lembu, tulis kepala banting ya, kepala lembu. Kepala lembu bagi salah seorang mereka lebih baik daripada 100 dinar bagi salah seorang daripada kalian sekarang ini. Kalau waktu sekarang ni kita kata kan 100 dinar ni, 100 keping wang emas ni banyak ribu, apa ribu 100 keping wang emas, kalau sekeping wang emas pun kita mungkin berapa 1000 gitu. 1000 lebih macam tu lah. Sehingga Nabi Allah Isa alaihissalam dan kawan-kawannya merasa senang. Gitu. Sampai akhirnya Allah mengirimkan kepada mereka ulat di leher mereka. Kepada siapa? Ya'juj Ma'juj ni lah. Allah hantar satu ekor ulat pada leher Ya'juj Ma'juj ni. Ya. Sehingga mereka menjadi korban seketika seperti matinya satu jiwa. Mereka mati ni satu nyawa. Ulat ni mari gigit kat leher mereka, maka jatuh mati satu nyawa. Ramai sangat Ya'juj Ma'juj ni, tak terbilang. Penuh muka bumi ni dengan jasad bangkai mereka yang ni. Ya kan? Jasad mereka ni. Jadi bila dah mati dah semua Ya'juj Ma'juj ni, kemudian Nabi Isa dan kawan-kawannya turun ke bumi. Mereka tidak menemukan di muka bumi sejengkal tempat, melainkan telah penuh dengan kotoran dan kebusukan mereka yang kebusukan Ya'juj dan Ma'juj. Semua tempat di muka bumi penuh dengan bangkai Ya'juj Ma'juj ni, jasad Ya'juj Ma'juj ni. Sehingga Nabi Allah Isa dan kawan-kawannya berdoa kepada Allah sampai Allah mengirimkan burung seperti leher-leher unta besar yang kemudian membawa mereka dan melemparkannya di mana sahaja yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah menurunkan hujan yang tidak lulus darinya satu rumah dari tanah atau dari bulu, melainkan terkena hujan ini. Ya? Allah turunkan hujan lebat lah. Sehingga mencuci bumi dan membiarkannya menjadi seperti kaca, cermin, bersih. Kemudian dikatakan kepada bumi, Allah kata, tumbuhkan batang buah-buahanmu dan kembalikan keberkahanmu. Ketika itu jemaah manusia makan buah delima dan berteduh di bawah batuk buahnya. Kan? Batuk ni maksud dia tangkai buahnya lah. Susu diberkahi sehingga susu anak unta ni pasti cukup. Susu anak unta ni pasti cukup sekelompok manusia, besar manusia. Susu anak unta ya, susu untuk minuman anak unta tu cukup untuk ramai orang minum. Berkat tadi. Susu anak sapi cukup untuk satu kabilah manusia. Susu anak kambing. Maksudnya susu anak kambing, susu hak mana yang anak kambing punya lah, mak dia punya tu. Pasti cukup untuk sekelompok keluarga manusia. Ini dia makna hadis 8 tadi, hadis kaitan antara Dajjal dan Nabi Isa dan Ya'juj dan Ma'juj. Hadis riwayat
Muslim ya. Dalam Ibn An-Nawas bin Sam'an dalam Kitabul Fitan lah. Lihat syarah hadis. Begitu tengok apa dia sifat Nabi Isa AS dan cara dia turun ke ke bumi dan tempat turun dia. Ya, sebagaimana dibaca dalam hadis tadi lah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Isa bin Maryam AS ketika bala turun sangat berat lah kepada kaum mukminin. Berat sangat ujian tadi. Dajjal ketika itu telah mencapai puncak kekuatan dan kebesarannya. Mengepung kaum mukminin beriman, dia kepung kaum beriman tadi. Pertama-tama Isa bin Maryam turun di Menara Putih. Jadi ketika Dajjal ni dah berkuasa dan berleluasa kekuasaan dia kan, merata tempat, pengikut dia ramai. Masa tu turunlah Nabi Isa AS di puncak kekuasaan Dajjal. Di sebelah timur Damaskus, Allah menurunkannya untuk memperkuat. Allah turunkan dia untuk memperkuat kaum mukminin tempat mereka adalah Damaskus. Sebagaimana telah dijelaskan dalam kisah perang Al-Malhamah dan penaklukan Konstantinopel. Dalam kota tersebut berada pemimpin dan panglima pasukan kaum muslimin telah meraih kemenangan dalam perang Malhamah atas pasukan Romawi dan berhasil menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Romawi ketika itu. Di akhir zaman nanti akan berlaku. Ini belum berlaku. Al-Masih Isa bin Maryam alaihi wasallam tidak datang sebagaimana datangnya Al-Masih Dajjal yang mengendarai alat-alat hasil ciptaan. Dajjal dikelilingi oleh kekuatan yang jahat yang membuat berbagai keluar biasaan. Isa turun daripada langit yang menjadi tempat tinggalnya sejak Allah mengangkatnya ke sisinya hingga Allah memberikan izin untuk turun di akhir zaman. Isa AS turun dengan meluncur daripada langit dengan meletakkan kedua telapak tangannya di atas sayap dua malaikat. Dengan mengenakan dua lapis pakaian yang diwinter waras dan saffron. Diwinter yang dicelup. Wars dan saffron. Warna dan pada jenis warna ni lah dan bau tadi. Wangi. Ini makna dua lapis pakaian yang disebutkan dalam hadis tentang cara turunnya dua lapis pakaian lah. Gitu. Pakai. Kemudian Dajjal mengaku bahawa dirinya adalah Al-Masih yang diutus di akhir zaman. Oleh sebab itu Rasulullah SAW telah adanya menjelaskan perbezaan keduanya, sesuatu yang tidak ada masalah di dalamnya. Jelaslah Nabi bagi faham jelas sangat pada kita lah. Tak perlu nak keliru lah. Baik, ketika berdekatan apa-apa yang dicirikan oleh Rasulullah SAW antara Al-Masih kesesatan dan Al-Masih petunjuk, maka engkau dapatkan adanya perbezaan antara keduanya yang sangat jelas sekali. Memang kita boleh kenal dengan jelas lah. Begitu, tak ada keliruan, kesamaran terhadap. Al-Masih kesesatan warnanya merah dan rambutnya sangat kerinting. Sudah demikian masih ditambah dengan sifat kusut. Rambut dia kan kerinting dan kusut. Dengan kata yang lain, rambutnya acak-acakkan, serabut rambut dia. Tak boleh nak sikat. Dan membesar serta rambut dia gitu, serta tidak disisir hingga tidak rapi rambut dia. Kan? Macam rambut lepat kan, apa kenal lepat? Lepat kan? Geng Makrifah. Di mana? Di Penang. Rambut tengok je lah rambut dia. Sikat tak boleh. Namun demikian dia cacat mata kanannya, Dajjal ni. Cacatnya sangat jelas sekali. Sedangkan sebuah mata lainnya cacat pula seakan-akan di atasnya ada kuku yang tebal. Pandangannya adalah pandangan yang tidak menyenangkan. Dia tidak memberikan kepada orang yang melihatnya rasa tenteram dan rasa rileks. Khususnya kekufuran, dosa dan kemaksiatannya telah memberi pengaruh pada air mukanya. Dosa-dosanya mematikan hati, pengaruh-pengaruhnya terlihat di wajah sehingga kondisinya sampai seakan-akan menorehkan huruf ataupun perkataan kaf, kataannya huruf yang terputus lah. Kaf, fa dan ro. Kemudian ada pun Isa AS, dia turun dalam kondisi atau dalam keadaan yang paling baik, sempurna dan indah. Itu beza di antara dua Al-Masih tadi.
Rasulullah SAW telah menyebutkan pemandangannya ketika dia turun. Macam mana cara Nabi Isa turun, Nabi sebut. Diwahyukan kepada Nabi SAW, maka Nabi sampaikan kepada kita. Nabi kita, idza ta'ta ra'sahu qatar. Bila dia angkat kepala dia buat macam tu, kan, dia tunduk macam tu, maka menitislah air daripada rambut dia. Kan, dia tunduk kepala tadi. Wa idza rafa'ahu, bila dia angkat macam tu, tahaddara, maka rambut tadi akan, air tadi akan keluar, berpercikan daripada rambutnya alaihissalam. Jumanun kal lu'lu', kan? Laksana butiran-butiran perak seperti mutiara. Seperti permata. Kepalanya mencucurkan air sekalipun di sana tidak ada air. Walaupun tak ada air tapi air keluar daripada rambut dia. Gitu. Berguguran butiran-butiran bagaikan permata yang sangat jernih dan cerah daripada rambut Nabi Isa alaihissalam. Rasulullah SAW masih menambahkan definisi tentangnya kepada kita bahawa beliau telah bermimpi di dalam tidurnya. Dan mimpi seorang Nabi adalah benar adanya. Semaklah Rasulullah SAW yang sedang menyebutkan sifat-sifat Al-Masih Isa bin Maryam dan biarkan otak anda menggeruk semua sifat-sifat itu untuk mengenalinya. Anda tidak akan ragu-ragu dalam hal itu kerana Allah telah mengetahuinya. Dari penyifatan oleh Rasulullah SAW terhadapnya, Rasulullah bersabda, Arani laylata indal ka'bati fil manam. Kan? Aku bermimpi pada malam tadilah. Aku berada dekat Kaabah. Kata Nabi SAW. Fa'idha rajulun adimun, tiba-tiba aku melihat seorang lelaki yang berkulit coklat. Coklat maksudnya bukan kulit gelap lah. Maksudnya sawo matang tu. Yang sangat bagus. Kulit sawo matang yang sangat bagus. Dipandang mata. Sangat bagus dipandang mata. Fa'idha rajulun adimun ka'ahsani ma yura min udmir rijal. Kan? Maksudnya yang sangat bagus dipandang mata daripada kulit orang pada umumnya. Rambut kepalanya menjuntai hingga antara kedua bahunya dan rapi rambut dia. Saya mengatakan, ya Rasulullah tanya siapa? Tanya malaikat lah. Siapa ini? Malaikat itu menjawab, ini dia Isa bin Maryam alaihissalam. Dalam riwayat lain dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah bersabda, bainama ana naimun, ketika aku sedang tidur, atufu bil ka'bati, ya, aku melihat, aku bertawaf di Kaabah, fa idza rajulun adimun, tiba-tiba muncul seorang lelaki berkulit maknanya sawo matang, itulah, kan, dengan rambut lurus yang diapit oleh dua orang, ya, yantifu ra'suhu ma'an, menitiskan air, kepalanya menitiskan dan mengalirkan air. Maka aku berkata, siapakah ini? Mereka menjawab, Ibnu Maryam, Isa bin Maryam alaihissalam wa ala nabiyina salawatullahi wassalamuhu. Isa alaihissalam berkulit coklat ataupun sawo matang dengan kata lain berwarna coklat. Warna coklatnya adalah coklat yang sangat bagus dan menyenangkan. Oleh sebab itu beliau bersabda tentangnya, merupakan ada yang paling bagus yang pernah anda lihat. Dia memiliki rambut kepala lamah adalah rambut yang melintasi daun telinga. Rambut dia panjang lah. Dan rambut Isa AS memanjang hingga menyentuh bahagian antara kedua bahunya. Rambut dia panjang sehingga sentuh dua bahu ni. Bahu dia. Gitu. Rambutnya lurus dan tidak kerinting. Isa turun dari langit dengan rambut yang rapi yang selalu diperhatikan. Tidak sama dengan rambut Dajjal yang kerinting dan kusut serta acak-acakan serabut. Rasulullah telah menyampaikan bahawa rambut Isa alaihissalam ketika turun dari langit menitiskan air. Jika dia mengangguk-anggukkan kepalanya, jika dia mengangkat kepalanya, kan, berguru-guran darinya laksana butiran-butiran perak, kan, gitu, berkilauan. Dalam hal ini beliau bersabda yang artinya kepalanya menitiskan air atau mengucurkan air atau mengalirkan air. Mana-mananya saling berdekatan. Maknanya lebih kurang samalah begitu. Kemudian kita di sini Rasulullah melihatnya ketika sedang tawaf di sekeliling Kaabah. Nabi melihat, kan, dalam mimpi lah. Dalam mimpi misalnya dia sedang dia sedang tawaf di sekeliling
Kaabah dengan meletakkan kedua tangannya di atas bahu kedua orang. Sebagaimana yang tawaf ni sebenarnya Nabi yang tawaf. Atufu. Ketika aku sedang bertawaf, Nabi bermimpi Nabi sedang bertawaf di Kaabah tadi. Jadi sebagaimana ketika beliau menyampaikan tentang cara turunnya dengan meletakkan kedua tangannya di atas sayap-sayap dua malaikat itu, Nabi SAW kan. Penyifatan yang mendetail ini memberikan gambaran kepada orang-orang yang mana Isa akan turun kepada mereka dengan informasi yang paling sempurna, maksudnya maklumat yang paling jelas dan nyata lah. Sehingga mereka menerima Nabi Isa AS dengan sebaik-baiknya. Memang dia perkenal betul lah. Sebab ia telah diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi SAW tentang sifat-sifat Nabi Isa AS. Macam mana dia turun ke bumi. Kan? Jadi maknanya di mana dia turun, tempat dia, bila dia turun, di akhir zaman lah. Di akhir zaman begitu. Nabi Isa AS turun tu. Kemudian maksud turunnya Isa AS. Apakah maksud turunnya Nabi Isa AS? Allah mengangkat Isa bin Maryam ke langit ketika orang-orang Yahudi berkonspirasi, maksudnya berpakat dengan raja di zamannya untuk membunuhnya. Mereka dah bunuh Zakaria, mereka dah bunuh Yahya, mereka nak bunuh pula Nabi Isa AS, sepupu Nabi Yahya ni kan. Telah kafir orang-orang Yahudi yang tidak beriman kepadanya. Setelah itu para pengikutnya berbeza-beza pendapat sehingga mereka terbahagi-bagi menjadi sejumlah golongan dan kelompok. Diubahlah agama yang dia bawa. Agama Nabi Isa pun diubah. Kondisi keadaannya demikian hingga tiba seorang rasul yang telah disampaikan oleh Isa, iaitu Nabi Muhammad SAW. Dia berubah agama Nabi Isa sehingga dia menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan pula. Jadi walaupun Nabi dah diutuskan yang telah disebut dalam kitab mereka, tetap saja kebanyakan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani dengan kebatilan mereka kafir kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada agamanya. Walaupun mereka tahu. Ni. Pertikaian terus berlangsung antara para pengikut Muhammad SAW. Peperangan demi peperangan kan. Serta dinamakan perang salib pun ada kan. Begitu. Dengan orang Islam. Dan para pengikut dua agama yang telah diubah. Iaitu Yahudi dan Nasrani, agama Nabi Isa dan agama Nabi umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa. Dan diganti hingga terjadinya pertempuran besar antara kaum muslimin. Nantilah. Dan orang-orang Nasrani, iaitu peristiwa perang Malhamah yang telah kita bahaskan. Di dalam pertempuran besar ini kaum muslimin meraih kemenangan. Kemudian muncullah Dajjal yang menuju ke kantung-kantung Islam, kampung-kampung Islam, dengan tujuan untuk membinasakan Islam dan para penganutnya, untuk menegakkan negeri Yahudi internasional. Yahudi antarabangsa kan. Ini berlaku daripada tengah usaha lah ni. Dan mereka pun dah ada negara mereka sekarang kan. Negara haram mereka. Di belakangnya orang-orang Yahudi tamak untuk menguasai dunia seutuhnya. Macam sekarang lah perancangan Yahudi berkonspirasi. Kan macam mana nak kuasai dunia tadi kan. Memang ada lah. Tapi wa makaru wa makar Allah lah. Allahu khairul makirin. Al-Masih Dajjal mengaku bahawa dirinya adalah Al-Masih yang diutus di akhir zaman untuk menjadi penguasa dunia. Yahudi dia carilah. Dia tunggulah king dia ni. Dia membawa berbagai macam keluarbiasaan yang mana kekuatan penentang tidak mampu menghadapinya. Ini bertujuan membinasakan Islam dan kaum muslimin. Di saat itulah Allah menurunkan Isa AS bin Maryam untuk menghadapi Al-Masih sesat, yakni Dajjal, dan membinasakan fitnahnya serta membinasakan pasukan Yahudi yang mengelilinginya. Kemudian dalam kisah muncul Dajjal, kita telah bahas tentang bagaimana Isa AS membinasakan Dajjal dan para pengikutnya daripada kalangan orang-orang Yahudi. Telah baca lah kan sebelum ni. Kemudian tajuk yang seterusnya, kepentingan Isa setelah membinasakan Dajjal. InsyaAllah kita akan sambung lagi di masa yang akan datang. Bitaufiqillahi ta'ala wa biiznihi. InsyaAllah. Tinggal lebih kurang 3 kisah lagi lah. Ataupun 2 kisah lagi untuk kita tamatkan bacaan buku ini. InsyaAllah. Jadi sekolah untuk hari ini. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.